kita abaikanlah Pakatan Harapan ni. Bila dia ada kuasa kan 22 bulan, kalaulah ada sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, rompakan atau kapal LCS 6 biji ni langsung tak dibina, atau betul-betul halimunan seperti mana digambarkan oleh pemimpin Pakatan Harapan, dah tentu-tentulah Datuk Zahid ke, Hishamuddin ke, Datuk Najib ke dah didakwa dah. Tapi zero, tak ada sebarang pendakwaan. Malah bila Liu Chintong rasmikan lunas ataupun LCS 4, dia beritahu saya berbangga dengan desain yang dipamerkan dalam lunas LCS 4. Kerana kapal ini berkemampuan untuk menangkis serangan udara, serangan di permukaan air, serangan dalam air, dan juga serangan teknologi elektronik. Serangan elektronik ni termasuklah semua benda berkaitan dengan serangan satelit ke radar ke apa benda semua sekali, dia boleh jam kan. Jadi apa lagi kita nak bising? Dalam laporan PAC pun tak ada mengatakan ada penyelewengan daripada pemimpin Barisan Nasional. Tak ada. Tak ada pun laporan PAC mengatakan kapal tu hilang, kapal tu halimunan. Tak ada. Malah semua kapal-kapal tu dalam laporan PAC tu ada gambar. Ada gambar. Yang dia orang fitnah kata Permaisuri Perak melancarkan kapal fake. Itu kapal sebenar. Itu dah dijawab oleh Panglima Angkatan Tentera Laut yang terkini, Tan Sri Kamaruzaman. Tu Mas Abu boleh cakap. Dia kata projek SDN ni buat adalah untuk nak cover hutang yang 400 juta tu. Janganlah bodoh sangat. Dia cakap statement hutang 400 juta tu pun, 400 juta ni kau cerita 9 bilion dengan 400 juta. Apa bengak sangat. 400 juta ni pun tai yang dibuat oleh Mahathir. Betul. Punca dia ialah dia suruh Amin Shah, kroni dia beli untuk buat kapal. Tapi malangnya Amin Shah tak boleh deliver kapal tu. Sepatutnya buat 10 biji kapal dengan nilai 1 bilion setiap satu. Last kali dah belanja 1 bilion, satu apa kapal pun tak dibuat. Last kali LTAT disuruh untuk bail out syarikat ini, projek ni dia ambil alih. Itu yang menyebabkan LTAT mula melibatkan diri dalam industri pembinaan kapal. Dan kapal yang tak dapat dibina oleh Amin Shah itu telah dibina oleh LTAT. Cuma jumlah tu dikurangkan lah. Kita buat lebih kurang dalam 4 biji je akhirnya. Okey, ada lagi? Apakah faktor-faktor yang mendorong Haji Hadi terus berpakat dengan Bersatu sedangkan telah terbukti PRM Melaka dan Johor rakyat telah tolak mereka? Dulu Haji Hadi ni setia dengan Bersatu sebab pertama sekali dia mengharapkan duit royalti minyak Terengganu. Itu masa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, bolehlah diharapkan. Yang kedua, dia mengharapkan dana politik, jawatan, kedudukan menteri, kedudukan sebagai timbalan menteri daripada PAS, kedudukan sebagai duta besar ke Timur Tengah. Ini jawatan kedua. Yang ketiga ni, dan hari ini je lah yang dia boleh mengharap daripada Muhyiddin, iaitu dana pilihan raya. Itu sebab aku beritahu dengan kawan-kawan yang bersama dengan Mahathir, kalau korang harap korang kerjasama dengan Mahathir kau boleh dapat dana, silap, lupakanlah. Mahathir ni tak hidup masin. Dia lebih teruk daripada Haji Bakil.
Kalau korang bekerjasama dengan Mahathir, kau mengharapkan Mahathir keluar duit, Allah Akbar, memang silap besar. Silap besar. Okey Tok. Dalam pengamatan Datuk setakat hari ini tu sejauh mana isu LCS tadi tu boleh ganggu gugat kebangkitan UMNO dalam PRU 15 itu? Dia kalau Perdana Menteri membantu Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional untuk melengahkan pilihan raya, memang ianya akan memberi kesan. Sebab fitnah ni kalau diberi masa untuk ianya semarak, bila fitnah ni akan semarak? Sebelum pilihan raya je. Lepas pilihan raya dia nak main lagi benda ni? Tak ada dah. Lepas pilihan raya, kalau kita dah memerintah sepenuhnya, kita buat RCI habis cerita. Last kali RCI itu akan mendapati punca hari ini. LTAT berhadapan dengan kemungkinan menanggung kerugian ialah kerana mereka membekukan projek ni. Pembekuan projek ini bukan hanya menyebabkan LTAT rugi, tetapi kerajaan juga rugi. Kerana barang-barang yang dah dibeli, semua barang dibeli in advance. Lepas tu baru bina. Itu sebab kapal LCS yang pertama tu nilai dia lebih kurang 1.4 bilion. Tetapi nak buat LCS yang ke-6 tu, dia punya nilai dia, cost dia dah menjadi murah, menjadi sampai 500 juta lebih je. Sebab bila beli barang secara bulk, maka cost tu menjadi kurang. Tapi bila dihentikan, ada barang-barang ni menilai lebih kurang dalam 1.7 bilion yang menjadi absolute, menjadi luput, tak boleh pakai lagi. Itu kerugian. Lepas ni kita buat RCI, memang akan terdedah lah semua benda ni. Dan dia orang pun nak mainkan isu ni sebab tak ada modal untuk pilihan raya. Lepas mereka dah kalah pilihan raya nanti, semua ni akan jadi modal untuk kita nenyak dia orang ni. Senang. Sebelum isu LCS ni, kecoh satu Malaysia pasal Sulu. Tiba-tiba PH bangkitkan isu LCS. Kita dah cakap salah satu sebab yang dia orang bangkitkan isu LCS ni ialah sebab dia orang nak teruk, kena balut pasal Peguam Negara lantikan mereka telah menyebabkan kita kalah dalam isu tuntutan Sulu. Itu sebab kita jangan lupa benda ni. Kalau hari ni dia buat demonstrasi dan sebagainya untuk menaikkan harga barang, kita ingatkan balik rakyat bahawa dulu bila dia orang buat demonstrasi hapuskan GST, bila GST dah dihapuskan, ada tak barang turun? Tak ada, barang naik juga. Sama juga hari ni bila dia orang buat kecoh-kecoh ni, buka balik isu Sulu ni. Betul. Kita minta penggerak-penggerak media sosial tolong mainkan isu-isu kelemahan-kelemahan kerajaan Pakatan Harapan. Keluarkan balik, bagi orang refresh ingatan mereka. Keluarkan balik. So nampaknya seolah sekarang kita macam terikut trend dia orang tak? Macam mana? Apa trend yang dia orang ikut? Yelah, tak kita ni terikut-ikut je. Dia orang bangkitkan isu SCS ni, kita pula tak ikut sebab kita dah lupa isu Sulu ni untuk itu sebenarnya kita silap. Kalau kita ikut dia orang, kita tak teruk macam ni. Apa yang dia orang buat? Dia orang menyerang. Ada dia orang defend pasal Sulu? Tak ada. Dia orang buka isu lain macam ada dia orang jawab pasal isu penglibatan Anwar Ibrahim, penglibatan Siva Rasa Rahsia, penglibatan Tien Chua yang didedahkan oleh Manila Post. Ada dia orang jawab? Tak ada. Ada dia orang jawab tentang isu penglibatan Nurul Izzah berjumpa dengan Puteri Jekyll sebelum berlakunya serangan ke atas Lahad Datu. Ada dia orang jawab sekarang? Tak ada. Dulu adalah dia orang jawab. Betul tak? Dia orang larikan isu ni ke benda ni, LCS. Ini Tommy Thomas itu hari bukan main lagi, nak berdebat pasal isu Sulu. Bila dia tengok, bila dia cakap dia nak debat isu Sulu, last kali terbongkar. Bila kita jawab, rupa-rupanya 297 kali dalam judgement yang dibuat oleh hakim di Perancis,
yang mengatakan bahawa dia memihak kepada tuntutan Sulu disebabkan pengakuan yang dibuat oleh Tommy Thomas melalui surat bodoh dia ni kepada peguam negara, peguam pihak Sulu. Itu yang dia orang rasa malu. Mereka nak tutup kes, dia divertkan isu ni, isu yang sudah pun masuk PSC tahun 2020. Benda dah basi, dibuka balik, padahal memang tak ada isu. Kalau benda ni ada isu 2020, selepas PSC dah bermesyuarat dan sebagainya, ketika itu dia orang akan terus dakwa. Ada dia dakwa? Tak ada. Tak ada. Bagaimana saya ingin ataupun boleh meyakinkan pengundi di Selangor untuk menolak PH, terutama sekali MB Selangor yang sekarang ni seperti contoh kes penggazetan beberapa hutan Selangor untuk projek perumahan. Maksudnya dia minta pandangan Datuk macam mana cara dia untuk meyakinkan kawan-kawan dia, pengundi-pengundi di Selangor ni untuk menolak PH. Dia sebenarnya kalau tanya saya, banyak saya fokus untuk isu nasional. Jadi di negeri Selangor ni kita mengharapkan kepimpinan negeri Selangor ini kena fikir isu-isu tempatan di negeri Selangor. Jadi isu-isu yang ada dalam negeri Selangor ni sebenarnya banyak. Tapi masalahnya orang yang nak champion isu-isu ni kurang. Itu sebabnya kita didapati bahawa ada tenaga dari tempat lain nak dibawa masuk ke Selangor untuk memberikan impact pada negeri Selangor. Tetapi jangan hanya mengharap kepada pemain luar untuk membantu Selangor. Selangor sendiri ada banyak orang yang boleh mendengarkan isu-isu tempatan, isu-isu kepincangan kerajaan negeri, isu air, isu stadium, macam-macam isu banjir dan sebagainya. Tetapi kenapa benda ni tidak ada follow through? Bangkit sekejap tak ada follow through, mati kat situ. Bangkit sekejap tak ada follow through, senyap macam tu. So kena ada konsistensi, tak boleh berhenti sekejap.